Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua guru, para penilai serta rakan-rakan sekalian. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk mendengar pembincangan kami bagi projek Wisdom tahun 2026 ini. Saya Wan Azrina Humaira binti Wan Azhari bersama dengan rakan-rakan saya iaitu Nurul Aisyah Humaira binti Nurul Islam, Nur Liana binti Muhammad Fauz Adnan dan Nur Dami Fakihah binti Muhammad Fauzan. Saudara-saudara sekalian, dari segi bahasa, murid perlu menguasai 3 komponen utama iaitu Asy-Syariah, subjek KTP, bahasa Arab serta bahasa pengantar bagi memastikan penyampaian jawapan cukup tepat dan jelas. Bagi struktur SPM pula, penilaian subjek ini terbahagi kepada 2 bahagian yang besar iaitu ujian bertulis yang menyumbang sebanyak 70% markah serta kerja khusus yang mewakili pada 30% markah. Seterusnya, dalam topik fiqh, kami memberi tumpuan khusus kepada bab yang sedang menjadi cabaran iaitu perkara berkaitan dengan haid, nifas serta istihadah. Penguasaan bab seperti ini memerlukan gabungan kefahaman yang mendalam, kemahiran menghafal fakta serta keupayaan menulis jawapan yang teratur dan tepat mengikut syarak. Namun, di sebalik kepentingan subjek ini, kami mendapati terdapat pelbagai masalah yang menghalang murid dari mencapai target cemerlang. Sebelum saya mengupas lanjut, mari kita lihat objektif utama penghasilan Urfa Mind. Pertama, memperkokohkan kefahaman pelajar terhadap subjek syariah. Kedua, membantu pelajar mengenal pasti dengan lebih mendalam tentang topik yang dipelajari. Ketiga, meningkatkan keberanian pelajar menjawab soalan kiabat. Keempat, memastikan sesi pembelajaran berlangsung dengan girang dan akhir sekali, memudahkan sesi menghafal untuk pelajar. Saya akan kongsikan bagaimana Urfa Mind ini dibangunkan. Yang pertama, dengan menepati DSKP, skop merangkumi keseluruhan topik haid, nifas dan istiadah mengikut sukatan rasmi. Yang kedua, teori konstruktivisme iaitu kognitif dan juga sosial. Akhir sekali, Urfa Mind mengandungi elemen permainan yang menggabungkan peraturan, interaksi, cabaran serta maklumat dan segera supaya tidak membosankan. Secara ringkasnya, Urfa Mind dibangunkan dengan kandungan yang sahih, kaedah yang menyeronokkan serta berlandaskan teori pendidikan yang kukuh demi kecemerlangan pelajar. Tata cara permainan Urfa Mind. Mari saya jelaskan tata cara permainan Urfa Mind. Yang pertama, setiap kumpulan maksimum 6 orang dimain secara individu. Masa satu formula, setiap pemain mereka soalan berdasarkan topik yang dipelajari, had masa 5 minit. Pemain A memilih pemain B untuk dijawab soalan. Jika pemain B jawab salah, pemain A spin the wheel dan terima ganjaran. Jika pemain B jawab betul, pemain B spin the wheel dan terima ganjaran. Ulang semula sehingga semua ganjaran sudah dimiliki, barulah fasa kedua bermula. Pemain yang dapat spin the wheel akan dapat ganjaran dengan merampas. Pemain yang dapat memutar spin the wheel akan merampas hak pihak lawan. Pemain menang apabila pemain lain kalah atau beroleh ke semua trofi. Bagi merealisasikan projek ini, kami menggunakan 5 jenis bahan utama iaitu kertas warna, kotak, magnet charms, benang dan lidi. Yang paling utama, kami mengamalkan prinsip mesra alam dan penjimatan kos. Banyak 80% bahan yang digunakan adalah kitab semula, manakala baki 20% bahan yang mudah untuk didapati di sekeliling kita. Di sini saya kongsikan butiran kos penghasilan inovasi Urfa Mind ini. Yang pertama, kertas warna RM2.50, kotak menggunakan bahan sedia ada, magnet atau charms RM3.80, benang RM3, lidi RM2.50. Secara keseluruhan, kos purata penghasilan satu set permainan Urfa Mind ini adalah serendah RM11.80 sahaja. Ia sangat berpatutan menjimatkan kos dan boleh dihasilkan dengan mudah menggunakan bahan yang mudah didapati di pasaran maupun bahan terbuang. Perbezaan hasil ujian pelajar berdasarkan graf pembandingan markah ujian sebelum dan selepas penggunaan Urfa Mind. Dapatan menunjukkan 11 daripada 14 orang pelajar mencatatkan peningkatan markah, manakala 2 daripada 14 orang pelajar berjaya mengekalkan markah penuh yang telah dicapai sejak awal. Secara keseluruhannya, sebanyak 71.4% pelajar akhirnya berjaya mendapat markah penuh selepas menggunakan inovasi ini. Inovasi ini juga memberi impak yang positif kepada 4 kumpulan utama, kepada murid, meningkatkan lagi prestasi akademik serta menimbulkan minat dan sikap aktif dalam pembelajaran, kepada sekolah, membantu meningkatkan puas tergerak sekolah sekaligus menyumbang kepada produk pembangunan sekolah, kepada masyarakat, melahirkan kefahaman yang lebih holistik mengenai hukum hakam syariah dalam kalangan masyarakat, kepada guru dan amalan berprofesional, menggalakkan guru untuk sentiasa berdaya saing, kreatif serta inovatif dalam menyampaikan pengajaran. Kesimpulannya, peningkatan akademik tidak memerlukan kos yang mahal, malah kejayaan boleh dicapai melalui pendekatan yang kreatif. Sekian, terima kasih.